Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah melalui diskusi ilmiah ini akan dibincangkan berkenaan salah satu isu yang menjadi persoalan pada masa kini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nurul Syafiqah merupakan moderator pada hari ini. Tajuk diskusi kita pada hari ini berkisarkan mengenai pengintegrasian teknologi dalam falsafah terhadap pembangunan insan yang berfokuskan kepada impak perkembangan teknologi serta pengaruh falsafah dalam pembangunan insan hari ini. Tanpa melahirkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan barisan panel yang bakal bersama mengupas dan memberi pandangan berkaitan tajuk hari ini. Baiklah, panel kita pada hari ini ialah saudari Maizatul Adibah, saudari Fatin, saudari Wana Syafiqah, saudari Aini, seterusnya saudari Akilah dan saudari Syafiqah. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk diskusi pada hari ini. Kita telah pun memasuki era globalisasi moden di mana teknologi telah pun berkembang dengan sangat pesat. Kemajuan teknologi ini juga turut mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Dalam pada masa yang sama, penekanan serta pendedahan terhadap falsafah dalam kehidupan individu semakin luntur pada masa kini. Maka jelas dilihat bahawa berlaku ketidakseimbangan dalam usaha melahirkan insan yang cemerlang. Jadi pada hari ini kita akan mengupas dan melihat pelbagai pandangan yang bakal dilontarkan oleh para panel. Jadi sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada panel pencadang yang pertama. Apakah tafsiran bagi falsafah dan teknologi pada pandangan saudari? Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Baiklah, pada pandangan saya, falsafah ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Secara umumnya, falsafah merupakan satu usaha pemikiran yang tuntas dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Sementara teknologi pula berasal daripada perkataan Latin techne yang bermaksud kemahiran atau craft, iaitu kemahiran manusia yang diperoleh melalui pengetahuan dan kelaziman. Dalam falsafah ilmu Islam, ilmu yang sebenarnya ialah ilmu yang mampu membimbing manusia mengenali dan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala seperti ilmu sains dan teknologi. Secara falsafahnya, teknologi dihasilkan bersebabkan satu perkara, iaitu manusia mencipta alatan untuk meringankan tugasan hariannya berdasarkan peniruan terhadap perkara-perkara yang berlaku di sekelilingnya, dan ini sebenarnya mengimplikasikan bahawa manusia itu berusaha menjadikan alat-alat bekerja pada badannya menjadi lebih cekap. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari Adibah. Oleh itu beralih kepada takrifan yang bakal dilontarkan oleh saudari Aini. Terima kasih kepada saudari moderator kerana memberikan peluang kepada saya. Pada pandangan saya pula ialah kerana munculnya teknologi-teknologi baru yang begitu pesat selepas revolusi industri yang kedua di abad yang ke-19. Untuk pengetahuan semua, kita mempunyai banyak revolusi industri-industri baru yang telah berlaku seperti teknologi pembuatan kereta, kapal terbang dan sekarang ini internet dan sebagainya. Jadi teknologi-teknologi tersebut mempunyai impak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia, sosial dan individu. Dengan itu, ia memerlukan suatu pemikiran yang dasar iaitu pemikiran falsafah tentang apakah hubungan teknologi dengan manusia dan apakah sifat teknologi itu sendiri, sama ada teknologi itu boleh kita anggapkan sebagai sambungan kepada diri manusia itu ataupun teknologi itu dianggap sebagai sesuatu yang boleh mengancam kemanusiaan itu sendiri, seperti misalnya teknologi membuat bom atom, senjata-senjata nuklear ataupun baru-baru ini teknologi berasaskan artificial intelligence yang boleh menghasilkan robot-robot yang mungkin mengambil alih kehidupan manusia suatu hari nanti. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari Aini. Kedua-dua panel memberikan pendefinisian yang sangat padat dan jelas. Seterusnya, persoalan saya yang akan diajukan kepada panel pencadang yang kedua, sejauh manakah falsafah dan teknologi memberi impak terhadap pembangunan insan? Dipersilakan. Terima kasih saudari Syafiqah di atas soalan yang diajukan. Memang tidak dapat disangka lagi, teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam zaman yang serba maju ini, segalanya bergantung kepada teknologi. Kewujudan teknologi maklumat dan komunikasi dapat melahirkan belia yang lebih berpendidikan. Asas utama dalam kemajuan terhadap golongan belia adalah berdasarkan sejauh mana golongan ini menerima pendidikan.
Kita dapat lihat bahawa teknologi maklumat dan komunikasi berpotensi dalam memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam bidang pendidikan. Hal ini demikian kerana dengan adanya laman sesawang seperti Facebook, email dan sebagainya memudahkan golongan belia untuk lebih berpengetahuan melalui maklumat penting yang diviral dalam laman sesawang tersebut. Sumbangan dan pengaruh teknologi maklumat mempunyai dua tahap, iaitu bagaimana teknologi maklumat dapat memberi kesan terhadap dasar pendidikan dan bagaimana teknologi maklumat memberi kesan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Fatin. Kepada panel pembangkang kedua, bagaimana pula pandangannya? Dipersilakan. Terima kasih Cik Moderator yang Ayu Mani. Seperti sedia maklum, era globalisasi dunia mencetuskan banyak perubahan dalam menghayati kehidupan selepas arus paskal kemodenan. Teknologi juga memberi impak negatif terhadap pembangunan insan. Antara impak yang negatif yang boleh mempengaruhi insan ke arah keburukan apabila pelbagai gejala negatif telah terdedah dan berleluasa. Kini kesan apabila kemudahan teknologi canggih telah disalahgunakan dan tidak dikawal dengan sebaiknya. Sebagai contoh, ramai remaja dikesan menggunakan media sosial untuk menonton gambar dan video lucah, menyebarkan berita palsu, menjalinkan cinta monet yang mana perkara ini menjurus kepada jenayah seksual. Perkembangan sosial di kalangan kanak-kanak dan remaja juga semakin terbantu kerana pengaruh yang kuat daripada teknologi yang didedahkan, seperti permainan digital tanpa pengawasan dan kawalan. Oleh itu, perkara sebegini secara tidak langsung boleh menghakis nilai murni dalam diri manusia. Oleh itu, pihak berwajib perlu membuat pemantauan dan kawalan supaya kemajuan canggih ini tidak disalahguna agar dapat melahirkan modal insan yang berilmu serta berakhlak mulia. Justru, membangunkan insan yang berkualiti bukanlah suatu perkara yang mudah dan ianya perlu melalui proses yang mencabar bagi melahirkan insan yang berakhlak mulia dan tidak alfa dengan kemudahan yang tersedia pada masa kini. Izinkan saya berpantun di akhir madah. Cik Nina bangun pagi, rupa-rupanya dah tengah hari. Apa guna teknologi tinggi tapi hidup tidak mengenal ilahi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Akila, penjelasan sangat baik daripada kedua-dua panel. Beralih kepada persoalan terakhir pada hari ini, panel pencarang yang ketiga, adakah dasar pendidikan negara seiring ataupun menyokong pengaruh teknologi dalam pendidikan hari ini? Dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Syafiqah. Baiklah, apa yang saya dapat nyatakan, pengaruh teknologi dalam sistem pendidikan merupakan perkara yang tidak dapat dibendung lagi, terutama pada zaman moden sekarang. Pengaruh teknologi maklumat dalam sistem pendidikan sekarang sedikit sebanyak memberikan kesan positif kepada semua pihak, termasuklah ibu bapa, sekolah, guru dan pelajar. Contohnya dapat dilihat pada masa kini, apabila berlakunya serangan wabak COVID-19 ini, aktiviti pembelajaran dan pengajaran perlu dijalankan secara atas talian kerana secara umumnya kita tahu bahawa sekolah di seluruh Malaysia telah pun ditutup. Walaupun dalam keadaan begini, para guru masih mampu untuk menyampaikan ilmu mereka dan para pelajar pula masih boleh menuntut ilmu tersebut dengan adanya kemudahan teknologi maklumat ini. Maka, ini membuktikan bahawa pengaruh teknologi maklumat dalam sistem pendidikan telah memberikan kebaikan dan kemudahan kepada seluruh rakyat di Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Wan Nur Syafiqah. Mari dengarkan pula pandangan panel pembangkang. Dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Syafiqah di atas pertanyaan tersebut. Pada pandangan saya kurang bersetuju dengan kenyataan bahawa dasar pendidikan negara menyokong penggunaan teknologi dalam pendidikan. Hal ini kerana terdapat pelbagai isu dan masalah yang timbul berhubung dengan penggunaan teknologi komunikasi. Maklumat yang banyak di internet yang tidak ditapis akan mendatangkan bahaya dan kemudaratan khususnya kepada pelajar. Terdapat banyak maklumat yang tidak sesuai seperti maklumat seks, promosi keganasan dan penderaan perjudian dan sebagainya. Selain itu, boleh dikatakan juga bahawa kesan penggunaan teknologi dalam pendidikan akan mengakibatkan pelajar tidak lagi kreatif dalam memberikan idea-idea sendiri dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Sebagai contoh, teknologi komputer telah menjadikan kerja-kerja penyalinan maklumat dengan begitu mudah. Semua kerja sudah siap tanpa perlu bersusah payah memerah otak. Jadi, dapat dibuktikan perkara ini boleh menyebabkan pelajar semakin menjauh dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mana sangat bertentangan dengan matlamat utama dasar pendidikan negara, iaitu untuk melahirkan manusia yang seimbang dan harmonis dalam semua aspek kemanusiaan. Jelaslah bahawa pengaruh teknologi dalam pendidikan banyak mengundang keburukan. Terima kasih. Terima kasih Saudari Syafiqah. Kedua-dua panel masing-masing punya hujah yang sangat hebat.
Baiklah, sebelum kita akhiri diskusi pada hari ini, terdapat beberapa soalan yang ingin peserta ajukan kepada para panel. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum. Saya ingin ajukan soalan kepada Saudari Wan Syafiqah. Berdasarkan penerangan pencarian yang ketiga tadi, persoalan saya ialah adakah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini akan memberikan faedah atau kesan yang positif kepada bidang pendidikan? Terima kasih. Baiklah, berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya. Seperti mana yang kita sedia maklum, perkembangan pesat dalam bidang teknologi kini telah membawa kebaikan kepada sektor pendidikan. Walau bagaimanapun, ada sesetengah pihak yang berpendapat bahawa teknologi juga membawa kesan yang buruk kepada sektor pendidikan. Pada pandangan saya, penggunaan teknologi maklumat membawa lebih banyak kesan positif berbanding kesan negatif. Antaranya dapat meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian ilmu kepada pelajar. Penggunaan teknologi dalam pendidikan sememangnya boleh mendapat perhatian daripada pelajar dan memudahkan mereka untuk menyerap ilmu yang disampaikan oleh seseorang pengajar. Seterusnya, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga dapat menjimatkan masa dan memupuk sikap suka membaca dalam kalangan pelajar. Dengan adanya teknologi, apa-apa maklumat dapat diperoleh dengan mudah dengan hanya satu klik pada tertikus. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Wan Nur Syafiqah. Jawapan yang sangat ringkas dan padat beralih kepada soalan dari peserta yang seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih. Berdasarkan kepada penerangan panel kedua tadi iaitu Saudari Fatin, teknologi maklumat dan komunikasi amat penting dalam pendidikan pada masa kini. Apakah cabaran yang dihadapi dalam pengintegrasian teknologi dalam sistem pendidikan dalam usaha melahirkan belia yang berpendidikan? Terima kasih. Baiklah, seperti yang kita lihat pada hari ini, perubahan pendidikan melalui revolusi teknologi maklumat sudah tentu memberi cabaran kepada kredibiliti kaum guru. Perkembangan ICT yang pesat turut menyaksikan guru bukan hanya akan didapati sekolah, malah pelajar akan mempunyai lebih ramai guru menerusi pembelajaran menggunakan internet. Ini merupakan tanggungjawab dan peranan guru serta institusi sekolah dalam mengadakan kawalan dalaman dan kawalan luaran. Kawalan secara dalaman kepada pelajar boleh dilaksanakan melalui penghayatan nilai moral, etika, budaya dan agama dalam organisasi dan masyarakat serta menanamkan niat untuk membawa kebaikan kepada alam sejagat dan juga kekuatan rohani dalam menempuh sebarang cubaan. Kawalan secara luaran pula dilaksanakan dalam bentuk penguasaan etika dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Bagaimanapun, kawalan luaran hanya dapat dilaksanakan semasa pelajar berada di sekolah sahaja, manakala kawalan dalaman berlaku secara berterusan tanpa mengira masa dan tempat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Fatin atas jawapan yang diberikan. Mari dengarkan soalan yang terakhir dari peserta untuk hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh pembakang ketiga iaitu Saudari Syafiqah tadi, teknologi ini memberi kesan yang buruk kepada masyarakat di luar sana seperti terdedah dengan maklumat atau perkara yang tidak senonoh. Jadi, menurut saudari, pihak manakah yang bertanggungjawab dan apakah peranan mereka dalam menangani masalah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih saudari yang bertanya. Berbalik pada soalan saudari tadi, menurut saya ada dua pihak utama yang bertanggungjawab dalam hal ini. Yang pertamanya ialah ibu bapa. Ibu bapa merupakan individu yang berperanan penting dalam mendidik anak-anak di rumah. Jadi, antara cara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ialah dengan menyediakan jadual waktu kepada anak-anak dengan menghadkan masa mereka dalam melayari internet supaya mereka tidak alpa dengan perkembangan teknologi ini. Penerapan nilai-nilai moral atau ajaran agama juga penting dalam diri anak-anak agar mereka terhindar daripada melakukan perkara yang tidak membawa faedah kepada diri mereka. Pihak kedua pula ialah pihak kerajaan. Kerajaan perlulah menerapkan pendedahan kepada masyarakat dengan mengadakan kempen yang berkaitan dengan kesan penyalahgunaan internet. Kuasa undang-undang dalam penyalahgunaan internet juga perlu dipertingkatkan bagi membuka mata masyarakat tentang hakikat penggunaan teknologi sebenar. Ada baik dan ada buruknya juga. Harapnya jawapan saya tadi menjawab soalan saudari tadi. Terima kasih. Terima kasih Saudari Syafiqah, dan ini berakhirlah sesi soal jawab untuk hari ini. Moga apa yang terdapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi sedikit rumus yang dapat saya simpulkan pada hari ini ialah
Teknologi bukanlah sesuatu yang baru atau asing lagi dalam pelbagai aspek kehidupan kita, terutama dalam era globalisasi dunia yang semakin berkembang pesat. Namun ianya masih lagi boleh dikategorikan sebagai salah satu cabaran yang perlu dihadapi pada masa kini. Justru pihak yang tertentu perlu memberi lebih penekanan terutama terhadap falsafah pendidikan kebangsaan di samping setiap individu menghayati setiap apa yang termaktub dalam prinsip rukun negara agar dapat merealisasikan pembangunan insan yang cemerlang. Akhir kata, terima kasih buat para panel dan para peserta. Segala kekurangan daripada saya harap dimaafkan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, 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 ah.